Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Ahad 7 Ogos 2022 bersama-sama saya Muhammad Syahrizam Awang. Kurangnya ilmu pengetahuan terhadap hak sebagai seorang wanita, terutamanya mereka yang tinggal di luar bandar, mendorong Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS menganjurkan program Jerayawara Jelajah Sabah. Inisiatif MPWS itu merupakan peluang terbaik masyarakat untuk mengetahui perkhidmatan yang disediakan agensi kerajaan. Antara perkhidmatan disediakan termasuklah klinik bantuan guaman kepada golongan wanita terutamanya ibu tunggal, faedah dan elaun yang boleh dituntut dengan perkeso, perkhidmatan dan caruman KWSP serta pengurusan kredit oleh agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Ini adalah satu program yang cukup memberi manfaat dan banyak membantu masyarakat di Tau khususnya bagi golongan kaum wanita. Kerana selama ini kita mendapat gambaran bahawa ramai kaum-kaum ibu khususnya kaum wanita yang masih tidak mengetahui bahawa sebenarnya banyak bantuan-bantuan ataupun khidmat-khidmat yang boleh mereka perolehi di dalam menguruskan kehidupan mereka, masalah-masalah di dalam kehidupan mereka. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ditemui RTM selepas merasmikan program Jerayawara Jelajah Sabah di Dewan Masyarakat Tawau. Sementara itu, pihak MPWS akan menjelajah ke 7 destinasi lain di negeri ini termasuk melibatkan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Jehwa. Jadi program begini, saya harap bukan saja dorang dapat pengetahuan dari dalam Dewan ini, saya harap dorang juga akan menyebarkan keluar sana kepada saudara mara dorang, kepada dorang punya rakan-rakan. Seramai 300 orang hadir pada program ini, turut diadakan saringan kesihatan. Sekolah Menengah Agama Negeri SMAN Beaufort akan dinaik taraf dalam tempoh terdekat yang melibatkan penambahan kelas dan juga pembinaan dewan serta padang sekolah. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Ali Hasni berkata permohonan berkenaan telah pun diluluskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Beliau berharap dengan pembangunan ini, SMAN Beaufort dapat menampung jumlah pelajar yang lebih ramai khususnya di kawasan pedalaman bawah sekaligus melahirkan modal insan cemerlang setanding dengan sekolah lain di bandar. Kita mahu supaya sekolah ini bukan saja dikenali sebagai Sekolah Menengah Agama Negeri Beaufort, tetapi satu masa sekolah ini akan dikenali sebagai Sekolah Menengah Agama Pendalaman Bawah yang khusus bertumpu kepada 4 daerah yang terdekat, Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu dan Membakut. Datuk Isnin ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Hari Keluarga dan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMAN Beaufort kali ke-6 di Beaufort. Setakat ini terdapat 136 pelajar dengan 19 guru di SMAN Beaufort. Tabung Haji TH memperuntukkan RM5.4 juta untuk program mobiliti dengan 40 unit van dui-fungsi tahun ini yang akan disumbangkan kepada institusi terpilih seperti masjid, surau, rumah kebajikan dan persatuan berdaftar di seluruh negara. Pengarah Wilayah Sabah dan Sarawak TH Datin Nurlaila Said berkata, sejak diperkenalkan pada 2016, TH telah menyumbang lebih 96 buah kenderaan di seluruh negara yang memberi manfaat kepada lebih 300,000 orang. Beliau berucap sempena majlis serahan van TH di Masjid Imam Hashim, Pekan Sipitang yang disempurnakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuk Syari. Penyerahan replika kunci van mobility disampaikan Datuk Ahmad Marzuk kepada pengerusi Masjid Imam Hashim, Abdullah Awang Adi. Turut disampaikan sumbangan tunai daripada Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk asnaf, pelajar dan guru kafa Sipitang dengan jumlah keseluruhan RM26,500 kepada 165 orang. Beralih perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 267 kes baharu semalam iaitu 48 kes lebih rendah daripada jumlah pada Jumaat. Kesemua kes baharu adalah jangkitan sporadik.
Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, angka sampel ujian yang jauh lebih rendah iaitu 2,522 faktor menyebabkan penyusutan besar kes positif baharu. Bagaimanapun, kadar kepositifan semalam lebih tinggi iaitu 11.92% berbanding kadar sebelumnya iaitu 11.16%. Sebanyak 259 kes baharu dalam kategori 1 dan 2, 7 kes dalam kategori 3 dan 1 kes dalam kategori 4. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Hari Potensi Tabika Jabatan Kebajuan Masyarakat kemas berupaya menyerlahkan bakat dan kreativiti serta kecenderungan kanak-kanak terhadap sesuatu perkara melalui aktiviti yang dianjurkan. Selain itu, ia juga mampu menjadi platform meningkatkan keyakinan diri dan kebolehan berkomunikasi dengan baik. Kita berharap dengan potensi Sukan Hari Kanak-kanak ini, kita akan juga dapat mencukil bakat anak-anak kita untuk menggalakkan mereka melibatkan diri dalam kesukanan ya, di negeri kita dan di negara kita ini, insya-Allah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balung, Hamid Awang ditemui pemberita selepas merasmikan Hari Potensi Tabika Kemas di Padang Sekolah Menengah Kinabutan Tawau. Seramai 257 murid daripada 15 Tabika Kemas dalam kawasan Parlimen Tawau mengambil bahagian dalam program ini yang diisi dengan pelbagai aktiviti, antaranya lintas hormat, persembahan gerak kreatif dan senam robik. Konsep Keluarga Malaysia turut diterjemah menerusi kempen derma darah anjuran Hospital Queen Elizabeth yang berlangsung selama 3 hari di Wisma Tun Fuad, Kota Kinabalu berakhir Jumaat. Ia diakui rakyat negeri ini yang menyifatkannya sebagai simbolik perpaduan rakyat. Okey, juga kira kita buka mata lagi, bang. Kita kasih alert lagi dengan orang ramai yang macam PM kita selalu cakap, Perdana Menteri kita selalu cakap, kita jaga kita semua tu kan. Jadi ini kira salah satu inisiatif dia lah. Harapan saya lebih ramai lah orang untuk derma darah. Sebab bukan apa? Saya tengok sendiri pun kawan-kawan saya di office pun ada yang memerlukan darah untuk tambah darah. Memang kesian lah kalau darah ni kurang orang derma, orang yang memerlukan darah tu memang sengsara. Secara umumnya ramai yang takut untuk menderma darah lah kerana alasan takut jarum, tidak biasa. Tapi sebenarnya menderma darah ni bagus untuk kita dan untuk orang lain lah. Sebab satu beg darah tu dapat menyelamatkan berapa nyawa untuk yang mereka yang memerlukan. Rasa happy lah, boleh dapat tolong orang lah untuk orang yang keperluan darah lah. Harap banyak orang boleh tolong masyarakat untuk derma darah lah, untuk orang yang keperluan lah. Serta darah ini dipakai dekat tempat yang patut lah untuk yang orang yang keperluan lah. Mereka ditemui RTM sempena Karnival Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sebanyak 33 pain darah berjaya dikutip dalam program ini. Sebanyak RM42,437 dana berjaya dikumpul sempena program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR anjuran syarikat swasta MEGI bermula 1 Mei hingga 30 Jun tahun ini. Ia bersempena kempen Jom Masak dan Berkongsi Bersama MEGI, Tadau Keamatan dan Hari Gawai bagi membantu golongan kurang bernasib baik di Sabah dan Sarawak. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Ali berkata dana berkenaan akan disalurkan kepada 3 badan kebajikan iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia di Sabah, Hopeless dan Persatuan Orang Berkeperluan Khas Kuching di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis tersebut di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, beliau berharap lebih ramai syarikat swasta menganjurkan program seumpama khususnya CSR.
Dalam majlis ini, Dato' Nurliza turut menyaksikan penyampaian sumbangan bernilai RM14,145.67 daripada Pegawai Eksekutif Perniagaan Maggie Geta Balakrishna kepada Pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sabah, Dato' Asnan Yunus Chong. Penganjuran kejohanan sukan teras seperti bola sepak merupakan usaha positif ke arah merancangkan lagi acara sukan di negeri ini. Kejohanan seumpama juga bukan sahaja mampu merapatkan hubungan silaturahim, malah mewujudkan amalan hidup sehat dan cergas. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pihaknya mengalu-alukan penganjuran kejohanan sukan di negeri ini selepas pandemik COVID-19. Kita harapkanlah ya kejohanan ini boleh merapatkan lagi ya hubungan di antara agensi-agensi kerajaan juga, dan yang paling penting adalah untuk kita menghidupkan ya suasana sukan di negeri Sabah ini khususnya, dan sekarang ini banyak penganjuran sedang berjalan, dan ini salah satu kaedah lah ya untuk kita mengembangkan bidang sukan itu sendiri. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan pembukaan kejohanan Liga Bola Sepak Tertutup antara Jabatan Kerajaan Zon Tawau, anjuran Persatuan Kaki Tangan Hospital Tawau di Padang A, Kompleks Sukan Tawau. Sebanyak 10 pasukan daripada agensi dan jabatan kerajaan menyertai kejohanan yang bermula semalam hingga 16 September depan. Festival Bagandang tahun 2022 menjanjikan kelainan yang mampu menarik minat pelancong dalam dan luar negara melihat keindahan seni dan budaya masyarakat dalam kawasan Parlimen Beaufort. Ahli Parlimennya, Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata, semua pihak termasuklah pemimpin dan rakyat harus bersama-sama membudayakan festival tersebut agar terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya di negeri ini. Itu akan menjadi satu festival yang besar, festival yang akan dapat melibatkan bukan saja orang daripada dalam Parlimen Beaufort, daerah-daerah yang berdekatan, tapi seluruh Sabah, termasuk seluruh Malaysia, dan boleh kita juga mau jemput daripada daripada peringkat antarabangsa untuk datang melihat keadaan kecantikan budaya bangsa orang-orang Sabah. Dato' Azizah ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Prapelancaran Festival Bagandang 2022 di Kampung Kerukan Beaufort. Beliau berharap festival ini dapat mengangkat martabat elemen kesenian dan kebudayaan yang menjadi tradisi pelbagai kaum di daerah Beaufort ke peringkat global seiring dengan peredaran masa pada masa kini. Festival ini dijangka diadakan pada bulan Oktober ataupun bulan November tahun ini. Ia antara lain bertujuan mengetengahkan alat muzik tradisional suku kaum etnik di kawasan ini. Perkembangan dari Sabah berakhir di sini. Keluarga Malaysia kekal patuh SOP. Kita jaga kita. Saya Muhammad Syahri Zamawang. Assalamualaikum dan salam hormat. Malaysia tercinta.